الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, khususnya muslimin muslimat, pada ustaz dan ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan segala nikmatnya kepada kita, dan Allah sentiasa memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya dan juga tanda-tanda nikmat yang diberikan kepada kita, supaya kita sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Antaranya Allah menyatakan dalam firman-Nya, apa itu disebut dalam firman-Nya, Allah menyatakan dalam surah Al-Waqi'ah, dalam surah Al-Waqi'ah, Allah menyatakan dalam firman-Nya, "A'anzaltuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Allah buat pertanyaan, adakah air hujan yang turun daripada langit itu Allah yang menurunkannya, ataupun engkau yang menurunkan air daripada langit? Jadi petang ini hujan turun. Yang kita saksikan bahawa hujan itu tak ada naik ke atas, turun ke bawah, dan membuktikan bahawa itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kebesaran Allah Ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala itu ulama menyatakan, selain daripada tanda Al-Quran yang menyatakan ayatul makruhah, iaitu ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah itu yang dibaca, dan satu lagi ialah tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala ayatul mansurah, itu tanda-tanda kebesaran Allah yang boleh dilihat, boleh disaksikan. Maka untuk menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala itu, Allah bagi lagi nikmat kepada kita, dan nikmat yang paling dekat dengan kita tidak lain dan tidak bukan ialah tubuh badan. Dan Allah sentiasa menyebut di dalam Al-Quran, walaupun Allah bagikan banyak nikmat pada tubuh badan kita ini, tapi Allah sebut dalam Quran dan juga sebut dalam hadis 3 anggota utama. Antaranya Allah katakan, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Katakanlah, wahai Muhammad, Dialah yang menjadikan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan juga hati, dan amat sedikit di kalangan mereka itu yang bersyukur. Allah memberikan bukti kebesaran Allah, dan dengan nikmat Allah berikan pada kita itu supaya kita perhatikan, guna telinga, guna mata dan hati untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan makin beriman kepada Allah Ta'ala.
yang bersyukur. Jadi mudah-mudahan dengan nikmat yang dapat kita lihat, hujan yang turun kita rasakan nikmat, sekurang-kurangnya rasa sejuk. Dan juga dengan nikmat ada mata, telinga dan juga hati dan akal fikiran untuk boleh melihat besaran Allah Ta'ala itu, menampakkan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disebut qalilun, amat sedikit. Sebab itulah kita pernah mendengar kisah bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mana Sayyidina Umar pernah mendengar seorang sahabat berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Yang maksudnya, ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang sedikit. 3 kali diulang oleh sahabat, ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang sedikit. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang sedikit. Lalu Sayyidina Umar bertanya, kenapa kamu doa dengan doa ini? Biasa orang doa minta sebanyak-banyak, kan? Tak ada minta sedikit. Tapi Sayyidina Umar dengar sahabat minta, Allahumma ja'alni minal qalil. Lalu sahabat mengatakan, aku tak pernah. Sayyidina Umar kata, aku tak pernah dengar doa ini. Lalu sahabat mengatakan, pernahkah kamu dengar firman Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadiy asy-syakur, dan amat sedikit jagalah hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan kita syukuri dan nikmat Allah itu dengan cara tentukan dengan cara yang baik. Kerana ada orang yang ada telinga tapi dia tak boleh mendengar. Ada juga orang yang ada telinga, dia boleh mendengar tetapi dia tak boleh mendengar perkara yang baik. Ada orang yang ada mata, dia tak boleh melihat. Ada orang yang ada mata, dia boleh melihat tetapi tidak boleh melihat dengan baik. Begitu juga Allah kurniakan ada manusia ada hati, boleh berfikir, boleh menggunakan hasil hatinya juga akan fikiran. Namun itu ada yang tidak dapat memahami ayat-ayat Allah Ta'ala untuk diantaranya bertafakur dan memikirkan dan tunduk patuh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala, kita masih lagi membicarakan tentang permulaan tentang fikir jinayah, kefahaman tentang jinayah yang disebut dalam pengajian yang lalu. Allah banyak menyebut dalam Quran dengan berperistilah tentang jinayah, tentang yang ada jinayah yang mudah kita faham dalam bahasa Melayu itu ialah dosa yang disebut dengan az-zulum, dosa-dosa, dan ada yang disebut dengan fahsya, dengan kejahatan, berbagai istilah. Dan di sana ulama membahaskan tentang dosa-dosa yang dikatakan jinayah, jinayah kepada Allah, jinayah kepada masyarakat, jinayah kepada orang awam, dan termasuk jinayah kepada diri. Di antaranya yang disebut tentang jinayah ini berkait dengan doa, iaitu kalau kita doa, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami menzalimi diri kami. Maka ulama biasakan zalim itu antara dia berkait, bila buat zalim itu berkait dengan dosa. Itu zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, dan zalim kepada orang lain, termasuk kepada makhluk Allah selain daripada manusia, binatang dan sebagainya. Maka ulama menguraikannya, antaranya Al-Imam Az-Zahabi meletakkan dosa itu dalam kitabnya Akbarul Kabair dengan disenaraikan sebanyak 70 dosa. Bukan 7, ya 70. Ya betul, 70 bukan 7. Yang disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi tentang dosa besar yang boleh diantaranya boleh dalam kitab yang lain akan dia pembentangannya tentang dosa ini. Maka telah kita sebut dahulu, ulama telah menyenaraikan dosa ini ataupun jinayah ini kepada 6 kategorinya. Yang pertama, dosa besar yang disabitkan dengan hukuman had, iaitu
Iaitu dosa besar yang dikenakan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang kita telah sebut sedikit. Antaranya Allah menyatakan dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukum qisas, yang balasan yang seimbang dalam perkara orang yang mati. Maka ulama bincangkan bila perkataan had ini bermaksud haddullah. Had asalnya dah jadi bahasa Melayu had dan sepadan, batas Allah ataupun ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Dan dinyatakan apabila Allah menyebut tentang batas Allah, maka hendaklah seorang itu menjauhi ataupun jangan melanggar sempadan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Iaitu dinyatakan yamna', menghalang seseorang daripada melampaui batas yang telah ditentukan oleh Allah. Kemudian daripada istilah had itu terbentuklah kata jamaknya, iaitu disebut hudud. Hadud kepada hudud, yang mana hukuman yang diterapkan dikuatkuasakan di dunia bagi pelaksana kesalahan tertentu, seperti mencuri dengan hukuman potong tangan, zina dengan hukuman rejam bagi mereka yang dah berkahwin, sebat perbuatan bagi yang belum berkahwin, pembunuhan dengan hukuman qisas dan sebagainya. Hukuman bagi pembunuhan, perzinahan, qazaf, mencuri, menyambut dan merampas di jalan, liwat dan sebagainya dikategorikan sebagai dosa besar. Sebab apa dikategorikan sebagai dosa besar? Kalau ulama bincangkan dosa besar ini bila disebut dalam Quran dan disebut dalam hadis tentang dosa tersebut, dan ada ancaman akan hukum oleh Allah sama ada di dunia ataupun di akhirat, maka itu yang dikatakan dosa besar. Adapun yang tak dijelaskan secara jelas hukumannya, ancamannya, balasannya di akhirat ataupun di dunia, maka itu disebut sebagai dosa kecil. Itu dibahaskan oleh ulama. Maka dosa yang besar ini akan memberi kesan yang negatif kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut, dan termasuk orang yang berada di sekitar. Bukan sahaja orang yang melakukannya, termasuk masyarakat sekeliling yang hidup bersama juga akan selalu kesan negatif. Antaranya sebagai contoh, pembunuhan memiliki kesan buruk yang cukup besar. Sebab pembunuhan tidak sahaja menghilangkan nyawa orang yang terbunuh, lebih daripada itu dia dapat menampakkan penderitaan keluarga yang ditinggalkan. Bukan sahaja bila berlaku pembunuhan, bukan orang itu sahaja yang mati terbunuh, ahli keluarga juga akan terbiar. Sebagai contoh, kalau yang dibunuh itu adalah ketua keluarga yang menyala keluarganya. Bila contohnya si ayah dibunuh, maka isteri dan anak-anaknya hilang tempat pergantungan untuk dapatkan nafkah. Jika tak diambil berat tentang mereka ini, menyebabkan mereka juga mungkin terlibat dengan jenayah yang lain. Mungkin boleh mencuri, boleh ambil harta orang dan sebagainya. Kenapa? Kerana tidak ada perbezaan bagi orang yang telah dibunuh. Itu antara kesannya. Demikian juga perzinahan dikategorikan sebagai dosa besar, kerana selain ditakdirkan dengan hukuman had, juga kerana kesan buruk yang ditimbulkan adalah cukup besar. Di antaranya juga perzinahan bukan akibat yang kena kepada orang yang berzina, orang yang melakukan zina. Antaranya hukuman Islam ialah dikenakan hukuman sebat bagi yang mereka yang belum merasai nikmat perkahwinan. Dan kalau kita lihat kategori yang orang berzina dengan orang berzina yang muhsan dengan ghairu muhsan, istilahnya hukumannya berbeza. Antara ada hikmahnya dan dari hukuman berbeza juga ada hikmahnya. Antara yang dibuat kajian bahawa kenapa orang yang belum berkahwin, walaupun dia berzina tapi belum kahwin, dia berzina banyak kali, dia didapati bersalah dalam Islam, cukup syarat
disebut dengan satu kota. Bila dibuat kajian di Uribakan, orang putih buat kajian di England, dicari jalan bagaimana nak menyelesaikan masalah sosial yang begitu teruk. Maka ada satu badan yang persatuan yang bukan persatuan kerajaan, NGO, yang menyatakan mencadangkan cara bupatinya nak menghentikan ketagihan rumah berzina ialah dengan cara menyebat belakang. Ini orang barat buat. Dan didapati dari statistiknya, orang yang belum berkahwin bila dia berzina dikenakan hukuman sebat, dia boleh menghilangkan penyakit yang ada timbul daripada perbuatan zina itu, antaranya penyakit kelaki. Boleh hilang penyakit. Akan tetapi orang yang dah berkahwin, orang yang dah berkahwin, daya tahan badannya sudah berkurang. Jadi kalau disebab tidak boleh menghilangkan penyakit, sebab itulah dalam Islam dibuatkan dia orang yang dah berkahwin, hukumannya adalah rejam sampai. Ini hikmah yang digaji oleh orang barat. Orang putih yang walaupun tak dilaksanakan hukuman ini, tapi mereka mengkaji akan kelebihan hukuman ini. Sedang. Penyakit kelamin antara kesan daripada perzinahan. Penyakit kelamin orang sekarang sebut apa? Simply semacam ini. Dan termasuk juga anak lahir tanpa orang tua yang sah dan hidup terbiar. Hari ini dalam disebut istilah dari anak tak sah taraf. Mengikut kajian Perangkaan Jabatan Pendaftaran Negara tak silap saya 2009 di Malaysia, anak luar nikah yang berdaftar, anak tak sah taraf yang berdaftar jumlahnya 70,000 lah. 70,000 lah. Itu 2009. Yang mendaftar Allah, yang tak daftar Allah Ta'ala. Itu kesannya. Dan kesannya bukan hanya kepada anak tak sah taraf ni. Dia boleh berjangkit ke dalam masyarakat. Hari ini, di antaranya contoh bila nak langsungnya perkahwinan, masa kenal-kenal tak tanya pun, tak ada orang minta kenalan pun. Perkenalan dalam Facebook ke apa, tanya ibu nak tengok kat kenalan, tak ada orang tanya. Bila minta main kad, bila minta, bila nak isi borang kahwin, rupa-rupanya bila nak isi borang kahwin, tengok nama cantik tak, tapi tak cantik. Mak dia apa bila tak cantik, anak tak sah. Jadi ini beri kesan kepada masyarakat. Sedangkan di antaranya Nabi SAW menjelaskan bila kita nak cari akan cari isteri, carilah daripada keturunan yang baik. Walaupun dari hukum Islam anak tak sah taraf ini bukan salah dia, salah ibu bapanya, tapi kesannya memberi kesan kepada anak-anak yang tidak. Itu sebabnya di antaranya kesan yang amat teruk hasil daripada perzinahan. Cemburuan dan pendidikan masyarakat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hari ini disebut selain pada cemburuan, bahagian publik cemburuan sudah orang tak heran dah. Sebab apa? Tiap-tiap hari keluar dalam sebuah kabar. Orang dah tak heran dah. Buang tentang anak luar nikah. Orang tak heran. Dan hari ini buang anak pun orang tak heran. Yang lebih istimewa lagi, disediakan tempat pula untuk buang anak. Dia macam mana, tempat macam surat lah kan. Daripada pun nak buang, kita lah letak dalam kan. Dan satu seginya memang untuk menjaga di antaranya hak wajib, di antaranya menjaga nyawa anak kecil. Dari satu segi. Tapi dari satu segi yang lain, dia tidak menyelesaikan masalah perzinahan. Mungkin dia menambahkan produksi. Macam dahulu antara itu nak mengelakkan daripada penyakit dan sebagainya, maka dia sediakan stocking. Maaf dan istilah stocking.
Free dibagi. Adakah menyelesaikan masalah? Bukan menyelesaikan masalah bagi. Lagi bertambah masalah. Kenapa ubat tak kena? Tak kena pada penyakit yang penyakit itu. Penyakit itu tak kena ubatnya, menyebabkan ubat yang diberikan itu bertambah penyakit itu. Kemudian termasuklah hukuman qasas. Itu menuduh orang yang baik berzina. Asal hukuman qasas ini menuduh perempuan yang soleh, perempuan yang baik berzina. Tidak ada saksi, maka orang yang tidak cukup buktinya, maka orang yang dituduh dikenakan hukuman 80 sebanyak. Kurang 20 daripada orang berzina. Nak menggambarkan bahawa buruknya kesan qasas. Dan hari ini qasas itu bukan hanya kepada lelaki, perempuan saja, termasuk kepada lelaki yang dituduh berzina dan sebagainya, hubungan dan sebagainya sebagai hukuman qasas. Kenapa dalam Islam mengambil berat tentang itu? Kerana dia boleh menyebabkan nama baik akan tercemar. Termasuk nama baik keluarganya, bukan sahaja orang yang dituduh, termasuk seluruh ahli keluarganya akan tercemar maruahnya. Dan wanita juga akan dipulaukan oleh masyarakat. Orang akan pandang sewa kepada orang yang dituduh. Orang yang dituduh akan dipandang sewa. Sebab itu dalam hukum Islamnya, bagaimana keadaan nak beri hukuman terhadap tuduhan ini juga. Di antaranya ulama al-bayyinatu 'ala al-mudda'i. Orang yang menuduh hendaklah mendasarkan bukti. Ini dalam keadaan Islam. Dan orang yang dituduh, orang yang menuduh kena datangkan bukti. Orang yang dituduh hendaklah dia bersumpah. Ini kaedah hukum dalam pelaksanaan termasuk hukuman yang lain dalam hukuman Islam. Tapi dunia hari ini terbalik. Terbalik. Kenapa? Orang yang duduk bersumpah. Orang yang duduk sudah tak tahu. Ini orang kata terbalik itu, hukum terbalik. Ini menyebabkan akhirnya menyebabkan rosak hukum. Pelaksanaan hukum tidak dapat dijalankan dengan baik dan menyebabkan lagi berselalu dalam memahami hukum Islam. Demikian juga adalah wajar dinyatakan bahawa si pendakwa palsu disabitkan dengan hukuman berat, iaitu dipukul dan dirotan 80 kali, dan kesaksian mereka ditolak untuk selama-lamanya. Orang yang menuduh dalam hukum Islam disebut 80 rotan dan dia tak boleh jadi saksi buat selama-lamanya. Ini kesan ancaman daripada Allah Ta'ala, daripada hukum Allah bagi mereka yang melakukan tuduhan yang palsu dan sebagainya. Itu yang pertama, dinyatakan keras kerja yang pertama, dosa besar yang disabitkan hukuman had. Yang kedua, dosa besar yang ditandakan atau dinyatakan dengan perkataan fahsyah, iaitu dengan kejahatan. Antaranya Allah menyatakan wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum. Allah menyatakan, dan siapa yang melakukan perbuatan keji, yakni zina di antara perempuan kamu, maka carilah 4 orang lelaki di antara kamu yang menjadi saksi terhadap perbuatan jahat mereka. Surah An-Nisa ayat 15. Dosa besar itu disebut dengan perkataan fahsyah. Dalam ayat yang kita katakan tadi, isteri-isteri yang dituduh oleh suaminya melakukan kecurangan, maka pada asalnya suami hendaklah mencari 4 orang saksi yang baik. InsyaAllah kita bincangkan yang ke depan nanti apa syarat-syarat saksi. Saksi yang baik 4 orang, dan bila tak ada saksi barulah dia akan berubah pada hukum. Ada hukum li'an, hukum laknat, itu suami bersumpah dengan nama Allah bahawa dia katakan bahawa isteri dia berlaku jual. Isteri bukan nak menafikan supaya dia tak kena hukuman rejam. Suami isteri juga kena bersumpah dengan nama Allah Ta'ala dan menyatakan bahawa sekiranya dia berbohong, dia akan dilaknat pada Allah. Itu berkait dengan dikatakan tentang fahsyah. Dan seterusnya juga ada
dosa besar yang Allah ancamkan ancaman dengan laknat daripada Allah. Ya, ancaman laknat daripada Allah. Antaranya Allah menyatakan dalam firman-Nya, Innallaha la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah telah melaknat orang kafir dan menyediakan bagi mereka neraka yang marah dan Allah istilahkan orang kafir yang ingkar kepada Allah Ta'ala, dan Allah menyatakan mereka ini akan mendapat laknat daripada Allah Ta'ala. Selain itu disebut juga dalam hadis Nabi SAW. Nabi menyatakan, La'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah. Maknanya tak, walaupun tak disebut dan jelas hukumannya, tetapi disebut dengan kata laknat. Bila disebut laknat, bila dapat laknat Allah, berlawanan dengan mendapat rahmat. Bila kata kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Penguasa dan Maha Penyayang, itu bagi mereka yang dapat rahmat Allah, kasih sayang. Tetapi yang mendapat laknat ini, sebelum baca Bismillah, kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam. Yang direjam itu ulama tafsir menyatakan mereka yang dilaknat oleh Allah. Ya, termasuk syaitan, iblis dilaknat oleh Allah. Itu bila apa maksud dilaknat oleh Allah? Ba'idu minar rahmat, jauh daripada rahmat. Tidak ada keberkatan dalam hidup, tidak ada keberkatan dalam hartanya, tak ada keberkatan dalam kehidupannya, anak isterinya tidak ada keberkatan bila dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga yang keempatnya, dosa besar yang dinyatakan sebagai kemaksiatan yang dapat merosakkan kebaikan. Ada Allah sebut dosa itu dengan dinyatakan bahawa dia boleh merosakkan amalan kebaikan. Antaranya Nabi SAW bersabda, Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Nabi menyatakan, jauhlah daripada sifat hasad dengki, kerana sifat hasad dengki itu boleh memakan akan amal kebaikan. Sebagaimana halnya api membakar kayu. Nabi umpamakan orang yang buat baik, tapi ada hasad dengki. Yang antaranya kita wa min syarri hasidin idza hasad. Kita baca surah Al-Falaq, surah Al-Falaq. Kita hidup daripada orang yang melakukan hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sesungguhnya Nabi menyatakan orang yang buat amal kebaikan, tapi bila ada perasaan hasad dengki, menyebabkan amal kebaikannya semua rosak, musnah. Kenapa? Nabi buat perumpamaan kayu yang dimakan oleh api. Cuba tengok, walaupun bukan api yang besar, ya, api yang letak pada kubur Nabi, lama kelamaan api kubur kayu balak pun api, walaupun sedikit apinya, disebabkan kerana api yang kecil itu juga membakar semua kayu tersebut. Nabi umpamakan begitulah amal kebaikan. Jadi kalau kita lihat, ulama menyatakan kenapa diharamkan hasad dengki. Yang pertama disebut kerana dia telah tidak redha dengan ketentuan Allah, tidak redha dengan qada dan qadar Allah. Allah bagi, orang ini bagi, Allah bagi kadari rezeki. Orang ini kadarnya rezekinya begini, tiba-tiba dia dengki dengan apa yang telah Allah tentukan. Maksudnya dia tak redha dengan apa yang telah Allah tentukan. Itu sebahagian ulama menyatakan. Dan seterusnya yang kelima, dosa besar yang mendapat ancaman wail. Wailul lil mutaffifin, neraka wail bagi orang yang curang dalam timbangannya, yang menipu dalam timbangan. Wailul lil mutaffifin, walaupun disebut oleh ulama tafsir wail maknanya neraka wail,
Tapi diterjemahkan juga dengan celaka yang besar, kecelakaan yang besar bagi mereka yang melakukan penipuan dalam timbangan, dalam melakukan jual beli. Dan banyak lagi ancaman-ancaman yang Allah sebut dalam perkataan will ini dalam Al-Quran. Dan yang terakhirnya, yang keenam, dosa besar yang Allah nyatakan Allah tidak suka melihat pelaku dosa. Allah sebut bahawa orang yang lakukan dosa itu Allah tak melihat kepadanya. Allah tak sudi memandang. Ya, maknanya betapa murkanya Allah kepada mereka yang melakukan perbuatan dosa tersebut. Antaranya disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru Allah azza wa jalla ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah tidak suka melihat seseorang yang menyetubuhi sesama lelaki dan bersetubuh dengan perempuan melalui dubur. Disebut dalam hadis ini dua perkara. Allah tak sudi memandang, Allah tak melihat baginya. Bagi lelaki yang melakukan hubungan dengan lelaki hal ini tersebut, gay homoseks. Yang kita katakan di kaum Nabi Lut. Tapi perbuatan kaum Nabi Lut ini hari ini dah menular bukan kepada orang barat, tapi termasuk dalam masyarakat umat Islam. Ya, contoh mudah, saya bagi contoh mudah. Tuan-tuan biasa masuk tanda awam. Masuk tanda awam. Yang orang lagi dah boleh masuk tanda awam lagi. Biasa dah tanda awam ni tak tinggi daripada orang syuting macam-macam. Nombor telefon dan sebagainya. Lukis macam-macam. Dulu orang lukis gambar-gambar. Kalau tak ada lagi lukis untuk gambar perempuan yang macam-macam yang tadi. Tapi hari ini tuan-tuan tengok yang ditulis dalam tandas, ya, ialah nombor telefon gambar-gambar, tapi nombor telefon mana lagi dan telefon perempuan. Maknanya apa? Itulah penyakit yang ada dalam masyarakat. Nabi menyatakan Allah tidak melihat kepada lelaki melakukan hubungan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Dan juga termasuk dinyatakan oleh lelaki yang mendatangi perempuan, bersama dengan isteri melalui dubur. Maka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang salah faham, ya. Ada yang menyatakan bagaimana orang Yahudi, dia dibaca orang Yahudi kata nak dapatkan anak yang cerdik mendatangi isteri daripada belakang. Mendatangi isteri daripada belakang. Yang dimaksudkan di situ bukan melalui duburnya. Nanti kita banyak-banyak pun tak berhubung. Tapi nak nyatakan bahawa ada yang tak faham tentang apa yang dibaca, ya? Dan nak nyatakan apa yang disebut dalam hadis ini. Dan juga diceritakan bagaimana Iblis laknatullah. Di antara kisah bagaimana berlaku zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang Nabi Sulaiman ini menguasai semua makhluk, termasuk jin, iblis dan semua binatang. Pada satu ketika Nabi Sulaiman bertanya kepada jin iblis, mana iblis? Tak ada. Lalu iblis tak beritahu di mana iblis itu pergi. Menyebabkan Nabi Sulaiman murka, lalu dia membuatkan iblis ke dalam laut. Dan dalam ketika mana iblis dibuat dalam Nabi Sulaiman mencari iblis, disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bagi iblis ini berada di tengah lautan dalam singkatnya. Ada umumnya ada istana iblis di tengah laut. Yang disebut dalam hadis istana iblis ini dikelilingi oleh ular-ular. Berada diperlihatkan oleh Nabi Sulaiman. Lalu ketika mana Nabi Sulaiman sampai, lalu iblis bertanya dalam keadaan takut dengan kemukaan Nabi Sulaiman, kenapa kamu mendatangi aku wahai Sulaiman? Adakah ini perintah Allah? Lalu Nabi Sulaiman kata bukan perintah Allah, tapi aku tak tahu apa yang kamu buat. Lalu kata iblis boleh bertanya, kamu datang kepada wahai Nabi Sulaiman, kalau kamu tak datang aku tak beritahu satu rahsia. Kata iblis ni
sesungguhnya aku amat suka untuk menggoda manusia. Untuk yang pertama melakukan, bila manusia melakukan hubungan, yang paling suka menggoda manusia bila lelaki melakukan hubungan dengan lelaki, perempuan melakukan hubungan dengan perempuan. Ini yang disebut bahawa yang disebutkan oleh Iblis, yang juga Allah tak memandang. Perbuatan Allah saya juga yang diadakan Allah tak boleh memandang. Kalau sebut, kalau pandang tak nak, kalau kita jumpa orang yang memang itu tak suka, bukan kata nak tengok, sebelah mata pun tak nak tengok. Begitulah perumpamaan. Dan dalam hadis yang lain juga disebut dalam hadis Nabi SAW, Salasatul la yukallimuhum Allah yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilayhim wa lahum 'adzabun 'adzim. Syekhun zani wa malikun kadzdzab wa 'alilun mustakbirun. Nabi SAW nyatakan ada 3 golongan yang tidak dipelawa bercakap dengan Allah. Allah tak sudi nak bercakap dengan dia. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak membersihkan hati mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan dilihat kepada. 3 perkara. Allah tak sudi bercakap, Allah tak sudi melihat, dan juga satu lagi, Allah tak bersihkan hati. Sedangkan kita tahu bahawa nikmat yang paling besar di akhirat bagi orang beriman ialah dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahawa dalam kitab Tabiul Wafi, walaupun ahli syurga mendapat begitu banyak nikmat Allah dalam syurga, tapi bila Allah tawarkan untuk melihat Allah Taala, maka semua ahli syurga meninggalkan nikmat-nikmat yang lain. Kerana nama nikmat yang paling besar dapat melihat Allah Taala. Tapi dalam hadis ini dinyatakan bahawa Allah tak boleh pernah bercakap dan melihat kepada orang yang melakukan 3 besar dosa besar ini. Yang pertama dinyatakan ialah Syekhun Zani, itu orang tua yang berzina. Orang tua yang berzina. Kenapa tak sebut orang muda yang berzina? Bahkan disebut dalam satu hadis lain yang dinyatakan bahawa makhluknya sesungguhnya Allah malu untuk mengenakan hukuman kepada mereka yang melakukan perbuatan zina, sedangkan hukuman tidak banyak kepada Allah. Malu tak hukum, tapi orang yang sudah umur tak malu nak melakukan hubungan zina. Tak payah kata banyak kan, walaupun dah usia 69 ya, walaupun nanti katakan itu salah satu daripada tanda dekat dengan mati, antara ila atau iaitu uban, bila ada uban dekat dengan mati sudah Allah bagi fitnah, tapi masih tak sedar itu ya, nak berapa, nak berdandu ya, kelabing kan, kelabing macam-macam dia pergi tempat-tempat umum dan sebagainya. Tuan-tuan tengoklah dan tak kurang juga yang ditangkap itu yang disebut warna emas ya, warna emas. Ini Allah sebut permukaan yang besar, Allah tak boleh memandangnya. Ialah apabila orang tua yang berzina. Yang kedua, malikun kadzdzab, iaitu pemerintah ataupun raja yang menipu. Dan yang ketiganya, wa'amilun mustakbirun, iaitu orang miskin yang sombong. 3 golongan ini yang Allah tidak mahu bercakap dan melihat kepadanya. Bahkan kebencian Allah ini ditegaskan lagi dengan beberapa perkara yang dinyatakan 3 perkara tadi. Tentu saja perilaku mereka ini sudah melampaui batas. Orang tua yang berzina disifatkan sebagai melampaui batas. Sebab orang tua sepatutnya memberi contoh yang baik kepada anak itu. Sepatutnya bagi contoh teladan yang baik. Sebab itulah dalam Islam menyebut apabila seorang itu telah bertaubat, haram baginya menceritakan keburukan nampak yang telah dilakukan, dosa-dosa yang telah dilakukan. Haram baginya cerita ya? Walaupun pada contohnya zaman mudanya dia banyak melakukan dosa ya? Banyak melakukan dosa, tapi bila dia ada bertaubat,
dia tak boleh bermegah-megah cerita pula pada anak-anak muda bahawa tengok contohnya anak muda buat kahwin tak baik, lalu dia dengan bangga dia mengatakan aku lebih hebat daripada kamu. Allah dah tahu keaibannya, tiba-tiba dia berbangga pula bongkarkan keaibannya dengan membuka air, membuka pekung dan diri sendiri, sedangkan Allah tak. Dan termasuk juga Allah beri ancaman kepada orang yang sudah bertaubat. Ada orang lain pula yang menyebarkan keburukan. Dia dah bertaubat kan? Tiba-tiba ada orang kata, tu nampak dia pakai kupiah, pakai jubah bulu, muda-muda ya Allah. Hantu lagi tu. Segala kaki dia daripada kaki. Ya, kaki botol, kaki perempuan, semua. Maka orang yang menceritakan juga Allah sebut, Allah berikan dia juga akan diberi balasan dari Allah. Allah gunakan keaiban itu orang yang bukan ancaman daripada Allah. Tetapi bagi orang yang tahunya sudah berusia tanpa sedang itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka Allah amat murka bagi itu adalah. Kemudian yang kedua yang disebut golongan yang kedua ialah raja atau pemerintah yang melakukan penipuan yang sangat dibenci oleh Allah. Sebab pemerintah sepatutnya jujur dalam mentadbir kerajaan dengan adil dan amanah, bukan menindas rakyat. Sepatutnya dia memikul amanah. Memikul amanah bukannya mengkhianati amanah yang diberi. Sebab itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menyatakan unsur akhaka zaliman atau mazluman. Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah menyatakan tolonglah saudara kamu yang zalim dan yang benar tadi. Faqala rajul ya Rasulullah ansuruhu idza kana mazluman ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruhu. Kata seorang sahabat, wahai Rasulullah, kami boleh tolong sekiranya orang itu kena zalim. Tapi bagaimana pula kami nak menuduh orang yang zalim? Sahabat hebat, dia Nabi kata macam ni. Tolonglah orang yang zalim dan orang yang kena zalim. Sahabat kata yang kena zalim kami senang nak bantu macam mana, nak tolong macam mana. Yang buat zalim ni nak tolong macam mana, tolong dia buat zalim kamu. Sahabat tadi yang kedua macam tu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tahdiruhu aw tamna'u min az-zulmi fa inna dzalika nasruhu. Sesungguhnya kamu menahan, kamu menghalangnya daripada melakukan kezaliman, maka itulah sebenarnya ketika kamu menolong. Ya, kita halang dia daripada melakukan kezaliman. Termasuklah tadi berkait dengan bila pemerintah raja yang zalim, maka kita tolong dia. Kata Ibn Hajar, kata Ibn Hajar dalam kitabnya syarah kepada dalam Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari, dia menyatakan maksud hadis di sini dalam bahasa Arab an-nasr maknanya al-i'anah. Tolong maksudnya dalam bahasa Arab al-i'anah maksudnya tolong bahasa Melayu kita. Tapi bukan tolong dia buat zalim, bukan bantu sokong dia buat zalim, tetapi tolong dirinya, iaitu tolong dirinya supaya jangan melakukan zalim pada diri dia. Itu apa dia? Menghalang dia daripada melakukan buat. Maka hari ini mudah yang untuk kita faham. Nak tutup dah. Dah tutup dah. Sebelum kita pergi pada kebanyakan tentang jenayah. Maka Nabi SAW kata, tolonglah orang yang zalim dan orang yang kena zalim. Yang kena zalim kita faham. Maka yang nak tolong orang zalim ini kita kena halang. Juga hentikan dia daripada melakukan kezaliman. Maka bersabit dengan hadis ini dan menyatakan yang biasa dengan hadis marwah minkum munkar. Barang siapa yang melihat perkara munkar, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah ubah dengan tangan. Fa illam yastati', sekiranya tak mampu, fa bilisani, ubah dengan lidah. Yang tadi dia apa ni? Ubah dengan tangan. Yang kedua tak mampu ubah dengan lidah. Fa illam yastati' fa bi qalbi, sekiranya tak mampu ubah dengan hati. Wadzalika adaful iman, itulah lemah-lemah iman. Ya, maka nak ubah, ulama itu membahaskan hari ini
Kalau nak ubah benci dalam hati, kata ulama amat berbahaya. Kalau benci dalam hati, kerana yang benci itu boleh ubah hati manusia, boleh ubah jadi ya. Dia nak ubah dengan lidah, ya. Nak ubah dengan lidah, tak semua mungkin boleh bercakap. Tapi dunia hari ini amat mudah. Allah berikan bahawa hadis Nabi ini mudah ubah dengan tangan. Tak payah cakap, ya, ubah dengan tangan. Ubah macam mana? Tak payah semula sudah apa-apa. Jadi sekadar itu rasanya untuk manusia yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang remahkan semua datang daripada Dia Allah. Aku liqali hadza wa sallallahu alaihi wa sallam wa isa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah terbuka dalam soalan. اللهم اصلح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. Soalan yang ditanya, pernah seorang perempuan di Madinah jumpa dengan Rasulullah, minta supaya Rasulullah hukum, tapi Rasulullah tak hukum. Kenapa? Maka inilah sebenarnya soalan ini tak kena ke depan sangat pengajian kita, tak apa. Nak ceritakan bahawa hukum Islam bukan hanya semata-mata nak hukum orang yang melakukan dosa. Tapi hukuman dalam hukum Islam dia berkait dengan akidah, berkait dengan keimanan kepada Allah. Kenapa perempuan ini takut menyerah diri supaya minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hukumlah aku. Dunia hari ini ada kita nak jumpa orang buat salah, pergi menyerah diri, tolonglah aku. Ada maka nak jadikan hukuman manusia, tidak bawa manusia ini kepada takut kepada Allah Ta'ala. Tapi hukuman Allah, orang yang beriman pada Allah, bahawa mereka yang tidak dihukum di dunia, dia akan dihukum di akhirat. Oleh kerana beriman pada Allah, dia nak supaya dihukum di dunia, supaya di akhirat dia akan selesai, tidak lagi dihukum oleh Allah. Dan inilah keimanan yang Nabi SAW nyatakan. Sesungguhnya setelah perempuan ini dihukum, hukum juga bukan Rasulullah tak hukum, tapi bila perempuan ini mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hukumlah aku berzina. Rasulullah tanya, Rasulullah kata, kamu ni bukan berzina tu, ringan-ringan je. Buat macam tu. Tak, wahai Rasulullah, memang aku berzina dan aku mengandung, wahai Rasulullah. Perempuan itu lebih tahu dia mengandung. Mengandung. Lalu Rasulullah kata, kamu balik dulu ni, tengok bagaimana hukum Islam. Balik dulu. Dah selesai kamu melahirkan anak, menyusukan anak kamu, selama 2 tahun kamu datang lagi. Kalau hari ini, kalau di luar macam tu, ada datang balik. Ada datang balik? Tak ada lah. Lepas tu, tak ada lah. Tapi telah selesai. Dah lahirkan anak, menyusu anak, dia dah selesai semua. Datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku dah selesai, cuma sekali hukumlah. Hukumlah. Dan Rasulullah perintahkan laksanakan hukuman rejam sampai mati sebab perempuan tak ketahui. Dan bila laksanakan hukuman ini, Rasulullah solatkan jenazah. Rasulullah suami solat jenazah untuk perempuan ini. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu solatkan perempuan ini sedangkan dia melakukan dosa besar? Dan Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya iman perempuan ini kalau ditimbang dengan iman 20 orang munafik, dan saya berat lagi iman perempuan. Nak beritahu betapa kuatnya iman perempuan ini beriman pada Allah. Sebab itu hukuman dalam Islam dia berkait dosa dan pahala. Ada hubungan akidah dengan Allah Ta'ala, terikat dengan Allah Ta'ala. Maka hidup kita juga Islam macam tu juga, bahawa dia tak lepas daripada dosa dan pahala. Apa yang kita buat atas dunia akan dapat balasan di akhirat, sama ada baik ataupun sebaliknya. Nabi SAW menyatakan, if'al ma syi'ta kama tadinu. Buatlah apa yang kamu nak buat
Setiap yang kamu buat akan dapat balasan. Akan dibalas. Sama ada balasannya di dunia ataupun balasannya. Maka inilah mudah-mudahan bila di antaranya kita termasuk belajar tentang bagi menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa hidup kita ini dia tak berakhir macam kita dalam hidup. Itu lama zaman sekarang tak ada dah. Kita minta putih tu halal sekali apa dia? Tamat nak riwayat. Tamat. Dan Nabi kita habis. Tapi kita Islam yang beriman, yang kita percaya bahawa habisnya hidup dunia ada lagi dua alam. Alam barzakh dan alam barzakh. Maka sebabnya pilihan yang perempuan yang diceritakan tadi, yang ditanya pada tadi, kenapa ilmu Rasulullah? Ya, Rasulullah tak hukum, betul tak? Rasulullah tak hukum, tapi dia minta untuk kerana iman kepada Allah. Nak selesaikan di akhirat dalam keadaan sejahtera. Walaupun zahirnya dia sendiri mendapat hukuman biasa. Jadi itulah sebenarnya yang terbaik yang ditujukan oleh Rasulullah dan juga apa yang ditujukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Itu pun soalan. Ada. Allahumma sa'id bainana wa bain qawmina bil haqqi wa al-khair. Soalan yang ditanya pengedar dada. Pengedar dada, apa hukumnya dalam Islam? Yang berkuah macam tu. Apakah hukuman hudud yang ditanya dikenalkan kepada pengedar dada? Hukuman hudud kiranya terbahagi pada 7 jenayah besar. Dan 7 jenayah ini tak termasuk dalam pengedar dada. Maka bagi pengedar dada dalam hukum Islam dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir ini ialah hukuman yang dikenakan, yang ditentukan oleh pemerintah, dirasakan sesuai dengan apa yang mana boleh menyebabkan terhentinya bagi mereka yang melakukan pengedaran dada. Tapi hari ini kita lihat hukuman yang dikenakan mandatory kan, yang antaranya pengedaran dada, gantung sampai mati. Tetapi kesan ya, walaupun ramai yang kena gantung, tapi tak berhenti. Maka di sana, maka boleh dipertimbangkan lagi apakah hukuman yang terbaik bagi pengedar dada. Yang dibincangkan oleh para ulama, ada perbincangannya, tapi belum saya mendidili. Wallahu a'lam apa yang paling telah dibincangkan oleh dalam hukuman. Kalau nak dikiaskan dengan antaranya hukuman sebat bagi dalam hukum Islam yang antaranya disebut al-khamr, arak itu, peminum Allah dalam hukuman Islam dikenakan dengan hukuman 40 sebatai. Asal hukumnya 40 sebatai. Tapi demi melihat masalah kepentingan awam, orang ramai, Sayyidina Umar tak menambahnya kepada 80 sebatai. 80 sebatai. Bagi mereka yang hidup Allah. Jadi kalau kita lihat, mungkin Allah Ta'ala, saya sebut tadi Allah Ta'ala belum mendidih. Kalau tidak ikat hukuman sebat, mungkin dia lebih ketat daripada hukuman jatuh. Sebab hukuman sebat ni, tapi hukuman sebat dalam Islam kita tak boleh nak samakan dengan hukuman sebat yang ada sekarang. Pelaksanaannya berbeza. Sekarang ni kita maupun pukul sebatan. Kalau pukul sebatan, lumpuh. Tengok sekali sebat atau berat nanti dalam video dulu kan. Tapi ada orang bila itu hukuman, bukan hukuman Islam, tapi ada orang gambarkan kalau satu otak macam mana. Kalau 40 otak macam mana, habislah tak isi. Itu gambaran itu. Tapi sebenarnya hukuman dalam Islam, walaupun disebut 7 100 sebatan, tapi dia disyarat antara sebatannya tidak boleh melebihi daripada setiap. Ada cara dan ada saiznya otak. Dan bagi perempuan pula dia sebat dengan cara perempuan duduk, bukan dia berdiri. Dan disebat dengan menutup aurat. Tutup aurat. Tapi zaman sekarang sebat tengok api buka. Yang tak ada tutup
syahwat, yang lain itu bertukar. Maka beza di pelaksanaan hukuman itu. Dan di sana disebut bahawa bila beramal dengan hukum Islam, insya-Allah ada rahmat Allah Taala. Ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Hukuman takdir adakah boleh sampai peringkat membawa kepada hukuman? Jawapannya ya. Ada hukuman takdir ini boleh membawa kepada hukuman bunuh berdasarkan kepada perkiraan yang di antara dibincangkan oleh para ulama. Ada hukumnya, insya-Allah kita akan dalam pengajian yang akan datang. Ada hukum takdir itu bunyi takdir macam ringan, tapi ada hukum takdir yang boleh membawa kepada hukuman bunuh. Dan kalau kita lihat hukuman bunuh dalam Islam ini, ya, ada yang lihat hukuman bunuh dalam Islam hukuman pancung. Nak sebut sikit, nak betul lah. Hukuman pancung. Ya, hukuman pancung dalam Islam ni ada dibuatkan, dinyatakan bahawa zalim dalam Islam hukuman bunuh, hukuman pancung. Bila dibuatkan dia oleh pakai hukuman bunuh yang ada sekarang ni, ada menggunakan hukuman duduk di atas kursi elektrik. Ada hukuman yang ditutupi dengan suntikan maut, dan ada hukuman yang ditembak. Hukum tembak, berbalik, polis dan sebagainya, tembak bagi melakukan jenayah tersebut. Dibuat kajian daripada kajian sains dan ini bagaimana jantung manusia. Bahawa manusia yang dihukum pancung menyebabkan orang yang dipancung itu tak sempat rasa sakit, tak terseksa dengan hukuman tersebut. Habis ustaz macam mana nak beritahu orang tu tak mati, tak rasa seksa pun macam mana? Dia buat kajian terhadap jantung dan ubat jantung, bahawa orang yang dipancung ubat jantungnya dia berhenti dengan secara normal mengikut turusannya. Ada pun hukuman bunuh secara elektrik menyebabkan jantungnya berhenti mengikut pasangan, termasuk hukuman lain, hukuman gantung dan sebagainya, beri siksaan kepada orang yang kena bunuh. Dan Nabi kata, "Faiza qataltum fa'ahsanu qitla." Apabila kamu bunuh, adalah kamu bunuh dengan cara yang baik. Cara mudah kita tak faham. Ya? Kenapa kata pancung ni tak sakit, tak menyeksa pada orang itu, hukum berbanding hukuman lain. Sebab itu dalam Islam, bila nak bunuh binatang dengan cara sembelih. Sembelih itu cara yang terbaik. Walaupun dalam cara orang bukan Islam sembelihnya, ada yang pakai elektrik, ada yang pakai ketuk atas dari, ya, pecah kepala macam-macam lagi. Tapi itu semua disebut zalim dalam memberi siksaan. Ya. Apa buktinya bahawa hukuman pancung ini tak sakit? Tuan-tuan pernah tak dengar ada orang accident ataupun orang memang si pegang pisau terpotong tangan sedikit dan sebagainya. Katakan accident mudah, accident putus kaki. Tuan-tuan boleh zaman sekarang banyak video. Orang yang putus kaki ni dia boleh bangun elok-elok. Orang yang putus tangan, dia balik accident tu dia boleh tengok lagi. Lepas tu pengsan. Dia pengsan itu bukan kerana sakit, tapi itu situ tangan dia tak. Bukan kerana sakit. Mula-mula kena tu tak ada. Lama lepas tu baru rasa sakit. Ini teori yang kita pakai bahawa hukuman Islam itu tidak biasa dengan hukuman pasti, bukan dengan hukuman yang lain. Jadi soalan pendek tadi hukum tentang takdir bolehkah sampai ke hukuman bunuh? Jawapan dia boleh sampai ke hukuman bunuh berdasarkan tengok kepada kesalahan. Bagaimana kita lihat satu kisah yang menarik zaman Sayyidina Umar, yang orang mencuri, dia mencuri, juga mencuri. Dan kena hukuman letak tangan, bunuh juga tangan. Bila masuk mahkamah, ya, dia katakan, memang dia kata dia duduk mencuri. Bila orang mencuri ni kata bagaimana aku nak bunuh tangan, tak bunuh. Dia kata dilepaskan, hukumnya dah dilepaskan, boleh bawa lagi ke dia. Akhirnya dia hukum lagi. Maksudnya hukuman itu sekiranya tidak berkesan, boleh ditambah lagi hukuman yang boleh berkesan pada orang yang bukan hidayah. Wallahu a'lam. Wa hukumullah bukan Allah alam. Sekadar itulah untuk malam ini.
ibarat dan ikhlas. Subhanallah